Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal di atas segala limpah kurnia-Nya. Dapatlah sama-sama kita bersua di dalam program yang penuh makna ini. Alhamdulillah, di atas segala nikmat kurnia Allah, dapatlah memberi suasana yang amat aman, tenteram, buat kita meneruskan majlis ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri bin Abdullah, Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar UNIMAP, dan yang berusaha Ustaz Muhammad Adib bin Hasan, Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan pimpin UNIMAP, seluruh pimpinan, barisan pimpinan UNIMAP, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan, kaki tangan, mahasiswa, hadirin dan hadirat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini bicara ad-din kita tampilkan bersama dengan sahibus samahah Profesor Dato' Arif Perkasa Dato' Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya di Negeri Perlis dan seantero Malaysia dan dunia, khususnya di Asia. Dan tuan-tuan rata-rata mungkin dah kenal, dah pernah lihat, dah pernah dengar nama maupun bicara-bicara beliau di media-media cetak ataupun media elektronik dan seumpamanya. Maka pada pagi ini kita bersua secara langsung dengan sahib bersamaha untuk slot bicara ad-din bersama dengan mahasiswa-mahasiswi baru UNIMAP pada pagi ini. Dan kami bagi pihak Jabatan Mufti Negeri Perlis mengucapkan jutaan berbanyak terima kasih kepada pihak UNIMAP selaku penganjur, dan mudah-mudahan kerjasama ini akan terus berlangsung di masa-masa akan datang, insya-Allah. Baik, saya mulakan bicara pada pagi ini sebelum kita serahkan kepada sahib bersamaha. Mahasiswa-mahasiswi yang ada pada pagi ini merupakan insan yang bertuah kerana memilih satu jalan ilmu untuk mempelajari ilmu yang ada. Dan perkara ini sudah tentu menunjukkan kepentingan ilmu diletakkan suatu tempat yang tinggi dan penting. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah menyatakan, "An-nasu ilal ilm ahwaju minhum ila at-ta'am wasyarab, li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawm marratan aw marratain aw thalatha marrat, wa hajatuhu ila ilmi fi adadi anfasihi." Manusia, keperluan manusia kepada ilmu lebih memerlukan daripada dia memerlukan kepada makan dan minum. Kerana seseorang itu memerlukan makan dan minum mungkin sehari sekali, 2 kali atau 3 kali. Namun keperluan seseorang itu kepada ilmu sebanyak nafasnya, sebanyak bilangan nafasnya, ataupun pada setiap waktu. Oleh kerana itu kepentingan ilmu ini sangat-sangat penting. Oleh kerana itu Nabi SAW menyebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya ke syurga. Mudah-mudahan atas dasar ilmu kita berada pada hari ini dan kita akan terus
istiqamah dalam misi perjalanan menuntut ilmu. Baik, untuk membuka bicara ad-din pada pagi ini, saya terlebih dahulu ingin menjemput sahibus samahah untuk memberi ucapan alu-aluan kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru berdaftar di UNIMAC pada pagi ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi Ustaz Khidir daripada Jabatan Mufti, yang saya kasihi Profesor Dr. Mustafa Bakri Abdullah, Timbalan Naib Chancellor, Ustaz Adib Muhammad Adib bin Hassan daripada Pusat Islam, dan seluruh kepimpinan UNIMAP, juga mahasiswa dan mahasiswi yang baru masuk ke UNIMAP. Saya terlebih dahulu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ahlan wa sahlan dan selamat datang ke negeri Perlis. Jadi siapa dia yang berasal dari luar Perlis? Cuba angkat tangan. Oh, ramai. Siapa yang berasal daripada Perlis? Ada. Okey, saya akan berdiri supaya yang di belakang semua nampak apabila saya bercakap. Yang pertama, kita punya sound system ni tak bagus. Jadi tak ada. Dia kena canggih sikit. Ada yang kena ni, jangan main dia punya tu. Konsisten kan dah. Okey. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan kepada semua orang-orang yang berjaya datang ke utara ini, ke negeri Perlis ni. Dan anda adalah orang-orang yang berjaya dan akan terus berjaya. Berikan satu tepukan pada diri anda sendiri. Kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu idza kharaja li hajatihi an yasma'a ya Rashid ya Najih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maksudnya, Nabi ni dia suka kalau dia keluar kepada urusannya, dia mendengar orang menyebut, wahai yang mendapat laluannya, atau yang mendapat petunjuk, wahai yang berjaya. Dalam sebahagian riwayat yang mursal, ya Mubarak, wahai yang diberkati. Dia suka, baginda suka apabila keluar mendengar seruan itu, wahai yang berjaya, wahai yang telah mendapat apa yang dikehendaki. Kerana apa? Kerana itu merupakan tafaul, cita-cita atau harapan kepada yang baik. Dan dia memberi kesan. Nabi SAW kata, la tayrata walakin yu'jibunil fa'l. Tidak ada sial. Sial ni, alah leceh lah, aku nanya lah, kena pergi situ, nasib aku tak baik lah. Tak ada. Tapi Nabi suka al-fa'lu.
sahabat tanya, wamal fa'lu? Apa itu fa'l? Nabi kata, al-kalimatu salihatu, dan sebagian riwayat, al-kalimatu tayyibatu yasma'uha ahadukum. Kalimat yang baik yang satu orang kamu dengar. InsyaAllah berjaya, kau akan berjaya, kau akan mendapat kejayaan. Perkataan-perkataan ini disukai. Kerana ia dapat memberikan kesan yang baik pada kita. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi sebut, Allah menyatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Jika kita sangka kita pergi untuk berjaya, insya-Allah kita akan berjaya. Ini adalah dasar ataupun cara untuk manusia hidup di atas dunia ini. Sentiasa optimis, sentiasa melihat ke hadapan bahawa kita berupaya melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita kena berharap kita berupaya, kita juga mesti mencari nama-nama yang baik supaya nama-nama itu memberikan kesan yang baik dalam kehidupan kita. Sebab itu kita jangan apa-apa sebut, ni sial tak guna motor aku. Ini memang Jahanam. Tahu Jahanam Utara? Dalam hadis Buraidah, Nabi SAW, dia kata, kana Nabi la yatatayyaru min syai'. Nabi tak pernah anggap sial apa-apa pun. Tapi Nabi ni, idza ba'atha 'amilan sa'ala 'an ismihi. Bila Nabi nak hantar orang nak pergi bertugas, Nabi tanya, awak nama apa? Fa idza a'jabahu ismuhu fariha bihi. Bila dia sebut nama tu Nabi suka. Nabi gembira dengan nama tu. Misal dia kata nama orang yang berjaya, nama dia nama yang baik, Nabi suka. Wa ru'iya bushru dzalika fi wajhihi. Nampak Nabi suka tu di muka Nabi tu. Pasal nama baik. Sebab tu bila nak berjaya, nak memulakan pengajian, pelajaran dalam kehidupan, sentiasa mengharapkan yang baik. Berdoa kepada yang baik. Meminggirkan sangkaan yang tidak baik. Dan namakan setiap perkara di dalam apa yang kita miliki dengan nama-nama yang baik. Supaya kebaikan itu datang pada kita. Faham tak? Sikit sebelum saya nak jawab soalan, saya teringat. Tahu Firaun? Firaun ni bukan nama orang. Firaun ni raja yang memerintah Mesir. Gelarannya ketika itu ialah Firaun. Ada Firaun yang lawan Musa, ada Firaun yang tak terlibat dan berbagai lagi. Tapi ini cerita Firaun yang menentang Musa. Apabila Nabi Musa sampai ke tempat dia, hanyut dan diambil oleh isteri Firaun. Isteri Firaun dia tak tahu, is this the future prophet that Allah sent to us? Dia tak ada maklumat mengenai itu. Cuma dia kata, budak kecil, baby, qurratu ain li walak. Dia tengok Nabi Musa, dia kata penyejuk mata untuk aku dan engkau. Engkau tu siapa? Suami dia siapa? Firaun. Firaun kata, yakunu laki laisa hajatan li. Tapi Firaun cakap dalam bahasa Qibti. Maksudnya, ini engkau, untuk engkau, tidak untuk aku. Ya, anak ni penyejuk matamu, bukan penyejuk mataku. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Ya'la, wallazi nafsi biyadih, demi yang nyawaku berada di tangannya, lau aqarra Fir'aun kama aqarrat imra'atuhu
lahadahu Allahu bihi kama hadam ra'atahu. Kalaulah Fir'aun kata akui, lau aqarra Fir'aun, kalau Fir'aun akui bahawa Musa ini yakunu qurratan ain li, Nabi Musa ni penyujuk mataku, tentulah Allah memberi petunjuk kepadanya seperti Allah memberi petunjuk kepada isterinya. Sebab mulut dia yang pertama, masa Musa datang, belum lagi ada isu Nabi Musa dihantar untuk berhadapan dengan kekuasaan Fir'aun. Nobody knows at that time. Siapa pun tak tahu ini prophet or not prophet. Cuma Fir'aun ada berita tentang kemungkinan kerajaannya akan jatuh dan seumpamanya. Tapi oleh kerana ungkapannya, dia enggan menyatakan bahawa ini adalah kebaikan untuknya, maka ternyata Musa memang membawa keburukan kepada kerajaannya. Maka artinya apa? Yang saya nak sampaikan, banyak nasihat-nasihat lain telah diberikan. Masuk ke dalam negeri ini dan ke dalam Perlis, ke mana-mana sahaja, siapa yang mendengar, di mana mereka berada, kita sentiasa optimis terhadap masa depan kita. Dengan harapan Allah akan memberikan kebaikan pada kita. Dan kita menghapuskan ketakutan kita dengan doa dan mengharapkan Allah memberikan yang terbaik. Sesiapa yang memulakan urusannya dengan sentiasa menyatakan Allah akan beri yang terbaik untuk aku, InsyaAllah dia akan menemui yang baik. Siapa yang datang dengan sini, aku akan dapat ilmu dan aku akan memperoleh kebaikan daripada perjalanan ilmu ini, InsyaAllah dia akan memperoleh kebaikan. Boleh tak? Masukkan kenyataan itu di dalam hati sanubari kita, bahawa kita InsyaAllah akan diberi kebaikan. Dengan semangat itu, saya mengalu-alukan semua yang hadir ke negeri Perlis ini, mewakili saya, Jabatan Mufti dan juga pentadbiran hal ehwal agama Islam di negeri Perlis ini, semua anak-anak yang datang ke negeri Perlis ini. Kita mengamalkan dasar yang terbuka, boleh datang bertemu di Jabatan Mufti atau apa-apa saja urusan, boleh datang terus, boleh menghantar email, boleh berhubung dengan pegawai yang sebahagian saya hantar saya ada di dalam majlis ini, insyaAllah. Terima kasih, ini bagi kata-kata aluan untuk semua. Terima kasih kerana hadir pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan teruskan dengan soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh pengurusi. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Sahibul Samahah di atas ucapan alu-aluan kepada mahasiswa-mahasiswi sekalian, insya-Allah. Baik, saya ingin meneruskan format bicara adin kita pada pagi ini. Formatnya begini. Sesi yang pertama, saya akan bertanyakan soalan-soalan kepada Sahibul Samahah. Soalan ini berkisar soal dasar, soal hukum hakam dan seumpamanya. Kemudian sesi yang kedua kita akan buka kepada soalan di bawah. Jadi mahasiswa-mahasiswi sekalian, anda juga berhak untuk bertanya dan boleh bersedia dengan soalan-soalan anda, insya-Allah, selepas sesi yang kedua nanti. Baik, untuk soalan yang pertama, sebelum itu mungkin saya buat survey dulu lah. Nak tanya lah. Tadi survey luar Perlis dengan dalam Perlis. Di sini siapa dari Kelantan? Angkat tangan. Okey, baik. Kemudian Terengganu, angkat tangan. Okey. Pahang? Baik. Johor? Baik. Melaka? Okey. Negeri Sembilan? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah,
Kedah juga ramai. Negeri jiran. Baik, alhamdulillah Perlis tadi dah ada dah tadi. Maknanya mahasiswa baru UNIMAP pada pagi ini, sesi pendaftaran pada sesi ini. Sabah Sarawak. Maaf saya lupa. Sabah ada? Sabah, Sarawak ada. Maknanya seluruh Malaysia ada wakilnya di UNIMAP, insya-Allah. Tepuk tangan tahniah kepada anda. Baik. Maknanya alhamdulillah pada pagi ini anda semua berada di satu negeri, di negeri Perlis. Baik, soalan saya pertama kepada sahibul samaha, apakah dasar ataupun prinsip-prinsip asas yang menjadi pegangan dasar pengamalan agama di dalam negeri Perlis, yang mana tuan-tuan pula mahasiswa-mahasiswi yang datang daripada luar negeri Perlis dapat mengambil tahu apakah dasar yang menjadi amalan agama di negeri Perlis. Dipersilakan saya bersama. Okay, terima kasih. Saya akan jawab ringkas. Nanti kalau ada ruang masa, boleh saudara-saudari untuk bertanya. Yang pertama, apabila kita sebut agama Islam, agama ini bukan milik negeri. Dia bukan milik saya. Tidak juga milik mana-mana ustaz, mana-mana ulama. Tidak juga milik mana-mana raja, mana-mana sultan, mana-mana kerajaan. Ia bukan produk yang hasil daripada sesiapa. Dia adalah agama ini milik siapa? Agama milik siapa? Allah. Agama merupakan ajaran, tintah perintah, suruhan dan larangan bagi manusia, bagi hamba-hamba yang hidup di atas dunia ini, yang dihantar oleh Tuhan kepada manusia. Dia tidak hantar melalui saya. Dia tidak hantar melalui mana-mana mufti ataupun mana-mana ulama. Dia tidak hantar melalui mana-mana kerajaan ataupun mana-mana sultan ataupun mana-mana raja. Ia hantar melalui Rasulnya, pihak yang rasmi bagi pihaknya. Bagi kita semua, Rasul kita siapa? Siapa Rasul kita? Muhammad bin. Ini adalah Rasul kita. He is the only untuk kita yang menerima revelation, yang menerima wahyu. Saya tidak menerima wahyu. Ustaz-ustaz tidak menerima wahyu. Para ulama tidak menerima wahyu. Kerajaan-kerajaan tidak menerima wahyu. Sultan-sultan dan raja-raja tidak menerima wahyu. Yang menerima wahyu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi sebelum daripadanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang tahu apa yang Allah mahu daripada kita. Untuk memandu kita semua, maka Allah turunkan bersama dengan Nabi itu satu kitab, yaitu Al-Quran, sebagai the guidance yang akan berikan panduan pada kita. Tapi oleh kerana manusia sekadar membaca manual saja, mungkin dia kurang faham. Maka dia hantarnya Rasul, supaya awak melihat Rasul itu, bagaimana ia melaksanakan Al-Quran, demikianlah awak ikut. Jangan awak pandai-pandai buat versi awak sendiri. Faham tak? Maka dengan itu, setiap orang yang nak menganut Islam ini,
dia punya gerbang dia untuk dia masuk ke dalam agama, dia hendaklah berikrar, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia hendaklah bersaksi bahawasanya tidak ada ilah, no ilah but Allah, tidak ada yang disembah yang melainkan Allah. Itu tidak memadai. Hendaklah dia mengikuti Muhammad is the messenger of Allah. Muhammad lah yang dihantar oleh Allah. So setelah saya beriman pada Allah, saya percaya inilah Tuhan dan mematuhi arahannya, saya tidak tahu arahannya melainkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, semua orang Muslim, rujukannya ialah Al-Quran dan Sunnah. Mana-mana ustaz, mana-mana tok guru, mana-mana guru agama yang memberikan pendapat, walaupun besar serbannya, hebat namanya, panjang gelarannya, ramai pengikutnya, tetapi jika tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, ia hendaklah ditolak dan dikekalkan mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ini is very fundamental. This is our foundation in belief, in our creed, in our faith. In our creed and our faith. Kerana jika tidak tahu apa isu yang panas dalam negara kita dalam 2 sebulan ini, GIS, kan? Ini semua kelompok yang terpengaruh dengan golongan so-called agama. Bermula dengan abuyanya yang dikatakan kononnya mendapat ilham dari Tuhan, lalu mencipta ajaran-ajaran yang baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan tokoh-tokoh agama yang menyertainya, di atas nama kami orang agama, awak semua kena ikut. Maka telah tersesatlah sejumlah besar pengikut-pengikutnya. Di atas dasar itu, maka kita di negeri Perlis ini menegaskan pegangan kita ialah Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ulama. Ijma' ulama bermaksud sesuatu yang dipersetujui of every single of mujtahid. Mujtahid ni maksud scholars yang dia punya level no need to follow any mazhab. Mujtahid. Ataupun kalau dia ikut pun, dia ikut secara dia mempunyai keupayaan untuk berijtihad dalam bidang-bidang yang dia berijtihad. If they agree upon something, jika mereka bersetuju di atas sesuatu hal, tidak ada yang berbeza pendapat. Kalau seribu semua, scholars at the level, not my level, not mufti punya level, not ustaz punya level, not Tok Imam punya level, mujtahid. Kalau mereka bersetuju dalam satu hal, dan tidak ada, kalau 1000 orang, tidak ada seorang pun yang membangkang, kita panggil ijma' al-mujtahidin ataupun ijma' ulama. Kalau itu berlaku, kita follow. Pasal semua telah konsensus. Tapi kalau ada mazhab ni kata begini, mazhab ni kata begini, itu tidak dinamakan ijma'. Kita boleh masih memilih pandangan-pandangan yang berbeza. So, ijma' ulama kita iktiraf di Perlis. Cuma apa itu ijma'? Ijma' ulama bukan ulama-ulama parti saya kata, bukan. Ataupun ulama-ulama kami kata, ulama-ulama tanah Melayu kata, itu bukan ijma'. Orang yang menyatakan ijma' ulama itu ulama-ulama parti dia kata, ataupun negeri dia kata, tidak mempunyai kepahaman yang cukup
dalam memahami maksud ijma'. Ijma' ni jarang berlaku melainkan perkara yang jelas. Wajib sembahyang 5 waktu, ijma'. Wajib puasa Ramadan, ijma'. Haram minum arak, ijma'. Tak ada yang kata makruh minum arak. Yang lain daripada itu sukar untuk diperoleh ijma' dengan bukti yang kukuh. Banyaklah perkara yang ijma'. Tapi yang lain, kalau perkara-perkara biasa, sukar mendapat ijma'. Kemudian qiyas, nanti itu sesi lain untuk saya bincang. Okey, setelah kita jelas, negeri Perlis ini ada sikit dia berbeza kalau masuk ke negeri Perlis ni. Tak orang kata kami main Perlis, orang kampung bagi tahu Perlis ni kena check sikit, dia lain sikit. Okey. So, apa yang lain? Kita tak lain, cuma kita lebih terbuka di dalam memakai mazhab-mazhab yang ada di dalam Islam. Mazhab-mazhab ni maksud mazhab-mazhab fiqh. Kita lebih terbuka. Contohnya, sebelum nak majlis, ada menyanyi lagu negaraku tak? Ada menyanyi lagu UNIMAP tak? Di sini tak nyanyi lagu UNIMAP. Majlis-majlis sebelum ni, semua ada nyanyi UNIMAP. Dalam mazhab Syafi'i, muzik adalah haram. Tapi boleh kita kata, okey, kita pegang mazhab yang lain yang memberikan kelonggaran di dalam perkara-perkara yang tidak menyebabkan kerosakan. Contohnya, yang paling obvious. Jadi siapa yang mazhab Syafi'i saja tu, dia tak menyanyilah. Okey. Saya nak buat contoh-contoh. Termasuk contoh-contoh yang bila mari negeri Perlis ni, tiap-tiap tahun saya buat contoh ni. Buah apa yang terkenal di Perlis ni? Di negeri Perlis ni, fatwa tentang harum manis wajib membayar zakat. Di dalam mazhab Syafi'i umpamanya, dia tak wajib bayar zakat, melainkan bagi tanaman yang dianggap sebagai kutul balad, makanan asasi negeri. In our context, padilah wajib zakat. Harum manis tak kena zakat. Tapi di Perlis, kenapa fatwa harum manis kena zakat? Kita sama fatwa ini sama dengan mazhab Hanafi. Sebab apa? Toki harum manis di Perlis lebih kaya pada toki padi. So, untuk keadilan ekonomi dan mentahkikkan makna yang dikatakan tujuan the highest objective of syariah. Dalam bahasa mereka cakap ni, mereka panggil maqasidus syariah. Untuk itu, maka kita fatwa Perlis dia ada keluasan sikit. Mak bapak ni, saudara-saudari bayar zakat pendapatan tak? Bayar tak? Zakat pendapatan tidak wajib dalam mazhab Syafi'i. Ia wajib di dalam mazhab Hambali. Di bawah bab mal mustafad. Tapi di negeri Perlis, zakat pendapatan dibayar. Ada negeri lain juga bayar, artinya mereka juga keluar daripada mazhab Syafi'i dalam masalah itu. Jadi negeri ini agak fleksibel. Selagi mana scholars, kita accept. Maka dengan itu, saudara-saudari akan lihat, amalan di masjid juga ada. Datang ke masjid, boleh bismillahnya perlahan apabila solat. Perasan ke tak? Kita sama dengan kebanyakan mazhab yang lain. Dalam Hanafi, dalam Malik, dan dalam Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, dikuatkan bismillah. Kalau pergi, siapa yang pernah pergi Mekah, umrah, angkat tangan. Okey. Dia tak akan peliklah hal itu. Demikian juga tidak kunut, itu termasuk dalam mazhab-mazhab lain yang lebih besar yang tidak kunut. Itu adalah amalan-amalan yang sebahagian yang dilihat kerana kita mengamalkan sistem membandingkan pendapat di kalangan scholars dan memilih apa yang kita yakini berdasarkan dengan kadar apa yang diputuskan dalam fatwa untuk dijadikan amalan di dalam negeri. Okey. Ada soalan? Okey. Saya berdiri terus lah, saya malah nak duduk lah. Boleh? Kalau tidak yang belakang saya tak nampak, dia pun makan kacang ke apa. Okey.
Baik Datuk, seterusnya tentang saya pun rasa macam ralat kalau duduk Datuk. Setelah Datuk terangkan tadi tentang dasar pengamalan agama dengan polis, maka kita dapat survey tadi seluruh Malaysia ada di sini. Jadi ada beberapa perbezaan pengamalan agama di negeri polis dengan yang lain. Maka apakah tanggungjawab menjadi asas tanggungjawab kepada kita untuk mengikuti apa yang ada di negeri polis? Okey. Apa antara nikmat besar yang Allah berikan kepada saudara-saudari yang tak ada kepada sebahagian orang? Cuba fikir. Nikmat. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada saudara-saudari ialah keupayaan berfikir dengan baik. Betul tak? Jika tak masuk universiti. Betul tak? Ini adalah anugerah yang besar. Biasanya apa saudara gunakan untuk otak yang bagus ni? Fikir. Ada banyak hal yang kita tak pandai, lama-lama kita pandai apabila kita berusaha untuk mendalaminya. Kita beli handphone, walaupun kita tak tahu pada hari pertama kita beli, lama-lama kita masuk, kita try, kita tengok, kita check, kita tahu. Ada banyak perkara, aplikasi yang ada di internet yang kita tak tahu, kita study, lama-lama kita boleh guna. Betul tak? Bahkan kadang-kadang, bukan ramai engineering di sini. Okey, kadang-kadang ada bidang yang bukan kita tak pandai pun. Orang beli kereta. Bila dia nak beli kereta, dia mesti tanya, kereta ni ada apa? Minyak dia macam mana? Enjin dia macam mana? Dan mulai zaman sekarang, apa-apa saja kita nak beli, kita akan study. Betul tak? Kita cari, kita search. Maksudnya, dunia makin terbuka. Keupayaan manusia untuk menggapai maklumat dan mencapainya sudah begitu luas. Saudara duduk di Malaysia, saudara boleh tahu apa yang berlaku. Negara mana tembak negara mana baru ni? Iran menyerang mana? Menyerang Israel. Dia serang dengan senjata apa? Okey, saudara kaji tentang senjata berkenaan, misail dia yang digunakan, apa jenisnya, apa supersonik dia, kelajuannya berapa. Dan terutama saudara yang study tentang fizik, tentang quantum fizik, dan saudara akan tahu tentang semua hal-hal ini. Walaupun saudara tak pernah tengok senjata tu, tapi bila study, kita akan tahu. Betul tak? Banyak hal yang boleh kita study. Kita tak bolehkah study tentang agama kita? Boleh tak? Adakah otak kita, aku kalau bab agama ni, aku kira aku bodoh lah. Boleh kita cakap begitu? Allah bagi akal yang bijak pada kita. Mungkin kita tidak mencapai satu pencapaian yang begitu tinggi, tapi at least kita boleh memahami kenapa ulama ni memberi pendapat begini, kenapa ulama ni memberi pendapat begini, apa argumen dia, apa alasan dia. Boleh tak kita study? Boleh. Ada maklumat tu di merata. Cumanya kita tak mau study. Aku tengoklah ustaz tu kata boleh, aku kira boleh lah. Kalau yang lain kita nak beli barang, kita check. Oh, dia kata bagus. Pasal apa bagus lah? Oh, 1, 2, 3. Oh, okey. Yang ni, oh, kita study. Kita baca review. Tapi agama, kita tak mau study. Padahal keperluan kepada agama lebih baik, lebih besar daripada keperluan pada makan dan minum. Betul tak? Maka sepatutnya semua kita tahu kenapa dia solat berdiri. Kenapa dia rokok. Kenapa dia meletakkan tangan di lututnya. At least dia membaca, oh ada hadis. Cuma kita tak melakukannya. We spend a lot of our time for many things, but not for the knowledge of religion, of our religion. Sometimes, of some people. And
Kita anggap bahawasanya this is not my business. I just ask Ustaz and he'll tell me whatever he tells me, I just accept it. Itu bukan caranya dalam dunia pengetahuan. At least saya mesti tanya, Mufti, kenapa tak boleh? Bila saya kata tak boleh, apa alasan ia tak boleh? Saya tak boleh kata, saya rasa tak boleh sebab saya rasa saya tak seronok, saya jadi tak boleh. Because this is not religion of mine. Ini bukan agama saya. Ini adalah agama Allah. Semua orang mesti berusaha mengetahui alasan. Itu dulu. There are things that beyond our ability. Ada benda di luar kemampuan kita sebab saudara-saudari bukan bidang berkenaan. Macam saya nak study quantum physics, mungkin that things saya tak faham sebahagiannya. Tak payah. Mungkin saya nak study sebahagian benda di dalam fizik atau bio yang mungkin saya tak faham. Tapi benda-benda yang dasar, mungkin saya boleh faham. Apa yang saya nak cerita ialah, dalam beragama, agama kata, wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ada pengetahuan. We are not better than the scholars, the mujtahid, but we still can read their argument. Alasan mereka. So kita baca alasan. Maka dalam negeri Perlis ni, mungkin ada datang benda-benda, kita tengok, oh pasal apa Perlis buat begini ya? Okey, aku study sikit lah. Cari sikit. Boleh cari tak? Okey, apa alasan Mufti Perlis kata macam tu? Okey, go to the website Mufti Perlis punya, tengok kenapa dia kata macam tu. You can study. Itu dulu yang kita harap daripada pelajar-pelajar yang masuk. Whatever you cari argument. Benda lain kita boleh cari. Maybe, sama macam saya kata, of course our ability will not reach the ability of the great scholars, but we still can read their argument. And I always repeat, Islam is religion, then our religion is evidence based. Ini adalah agama yang berdasarkan kepada hujah. So perkara yang pertama, bila datang ke Perlis ada dengar sikit benda macam-macam, study. Baca, oh ini argument dia, ini dalil mereka. Oh, berapa mazhab yang kata macam mereka? Scholars mana yang dunia ni kata? Ulama mana yang kata macam mereka? You will find all the thing. Itu pertama. Jelas tak? Perkara yang kedua ialah yang di belakang tu. Okey, jelas? Okey. Okey, perkara yang kedua ialah ada hal yang membabitkan perkara peribadi, perkara persendirian, ada hal yang membabitkan perkara secara berjamaah. Saya contoh. Kalau di Perlis sembahyang berjamaah, di Masjid Perlis kena ikut cara imam lah. Tak boleh buat cara sendiri. Nabi kata, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk kita ikut. So ikut imam lah. Kita pergi Masjidil Haram. Masjidil Haram, kunut ke tak? Tak kunut. Adakah kita nak kunut di belakang? Siapa yang kunut di belakang tak betul. Nabi kata dijadikan imam untuk kita ikut. Pergi di Masjidil Haram, Masjid Nabi. Dia semayang, Allahu Akbar. Dengar dia baca bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus masuk. Oh, kita pun tak boleh di belakang. Subhanallah, subhanallah tu imam. Tak boleh lah. Itu ada pendapat yang kuat, yang besar, ulama-ulama yang memperlahankan bismillah. Okay, the same thing. Bila datang ke Perlis, masuk Masjid Perlis, bismillahnya perlahan, subuhnya tak kunut. So, ikut tu imam. Bila kita di dalam jamaah. So, saya tak puas hati. Saya datang daripada negeri, memang saya kalau tak kunut, saya demam 3 hari. So, saya semayang sorang-sorang di bilik. Kalau dia semayang sorang-sorang di bilik, hari itu dia tak pergi ke, hujan ke, dia nak kunut. It's up to you. Itu urusan saudara. Kita tidak mengambil urusan ataupun tidak mengambil pusing benda-benda yang bersifat amalan pribadi yang tak membabitkan publik. Tapi elok juga saudara ambil
take your time untuk study perbezaan ni macam mana saudara study yang tadi saya sebut. So bila tanya saya tadi, kalau di Perlis ni ikut macam mana yang menjadi amalan di public. Kalau seorang-seorang saya nak semayang Allahu Akbar, duduk dalam bilik semayang Isya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu boleh ditulis Alhamdulillah, tapi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, silakan. Itu urusan pribadi. Faham tak ni? Tapi kalau pergi masjid, tu imam perlahankan. Jangan pula pergi langkah depan, tolak tu imam. Ganti, saya kena ganti tu imam. Perlahankan bismillah. So you just follow. And if you are looking or seeking for arguments, you can find it. There's a lot of written article on that particular topic, subject. So tak apa. Faham kan ni? Faham kau yang belakang-belakang ni? Saudara kita yang berdiri faham? Faham? Okey. Okey. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan dengan soalan ketiga, Datuk. Soalan ketiga kita terus mungkin berkait dengan mahasiswa-mahasiswi juga. Dan Perlis pernah mengeluarkan satu garis panduan hiburan negeri Perlis, dan mungkin mahasiswa-mahasiswi nanti akan terlibat dalam aktiviti co-kurikulum, betul Timbalan Naik Chancellor. Dan apakah panduan yang Islam anjurkan apabila kita terlibat dengan aktiviti kesenian ni, Datuk? Okay, terima kasih. Saya nak tanya, ni orang perempuan banyak sini. Sini lagi banyak. Islam ni anti hiburan ke tak? Islam anti hiburan ke tak? Manusia ni disuruh berduka cita ke disuruh berbahagia? Belah sini setuju? Kita disuruh sentiasa bersedih ke ataupun disuruh ceria? Tapi bukanlah seronok sampai tak fikir apa kan? Okay, let's kita understand dia punya asas di dalam kehidupan dulu. Manusia ini Tuhan tak suruh kita duka cita, dia suruh kita bergembira. Tuhan tawarkan syurga untuk orang yang buat baik. Kenapa manusia nak masuk syurga? Kena nak bersedih ke berbahagia? Of course. This is human nature. Allah created us on this fitrah that we are looking for kebahagiaan. Kita sentiasa mencari kebahagiaan. Dan agama bila datang, dia bukan memusuhi kebahagiaan. Apa doa yang selalu dia ajar pada kita? Semua kita hafal. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Okay. So we agree upon this. Kita bersetuju di atas hal ini. Semua kita boleh berbahagia, berhak bergembira, disuruh berbahagia. Cumanya jalan untuk bahagia itu. Bahagia satu hal, bergembira tu. Nabi bergembira tak? Bergembira. Ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni orang mana? Nabi orang mana asal? Orang Arau? Bukan. Orang mana? Nabi orang mana? Dia tak tahu Nabi orang mana. Nabi asal lahir di mana? Temeloh. Nabi lahir di mana? Nabi orang Mekah. Tapi Nabi mendirikan kerajaan dan pemerintahannya di mana? Madinah. Agak jauh antara Mekah dan Madinah. Perlukan, sekarang ni dah pun banyak jam kalau naik bas. Okey. Orang Mekah ni dia okey, dia gembira juga. Banyak juga hiburan. Tapi orang Madinah ni dia lebih suka kepada hiburan. Bila ada majlis perkahwinan, Nabi hadir kepada perkahwinan. Hadir. Oleh kerana Nabi hadir, barangkali semua orang diam dalam majlis, tak mau bising-bising. Nabi berkata, Nabi sabda, Ama ma'akumullahu, fa innal ansara
yu'jibuhumullah. Kamu tak ada nyanyian kah? Orang Ansar kan bukan suka nyanyian. Lepas tu Nabi suruh Aisyah mengendalikan. Dan orang menyanyi. Ada gadis-gadis yang menyanyi, tapi Nabi membetulkan nyanyian mereka. Mereka kata, wafina nabiyun ya'lamu ma fil ghad. Di sisi kami ada Nabi yang tahu besok akan berlaku apa. Nabi betulkan. Nabi kata, yang ni jangan cakap. Yang ni tak betul. Nabi tak tahu besok akan berlaku apa. Yang tahu siapa? Allah saja. So Nabi betulkan lirik itu. Tapi Nabi begitu luas membenarkan nyanyian. Pada hari raya, Abu Bakar datang ke rumah Nabi. Dan Abu Bakar mendengar ada 2 orang gadis yang menyanyi. Abu Bakar kata, amizmaru syaitan fi baiti Rasulillah. Adakah seruling syaitan di rumah Rasulullah? Nabi kata, da'huma ya Abu Bakar. Innahu la'in. Inna li kulli qawmin 'id wa hadha 'iduna. Biarlah wahai Abu Bakar, setiap kaum ada hari raya, ini hari raya kita. Maksud, bukanlah Nabi minat dengan nyanyian tu. Tapi maksudnya, tak apalah, awak nak menyanyi, awak nyanyilah. Okey. Bila hari raya, dahulu tak ada nak tengok di dalam YouTube, nak tengok apa. Manusia persembahan, performance, and real performance. Kan, in front of your eyes, you kena boleh tengok. Bukan sesuatu yang ku tengok. Selepas hari raya, ada orang-orang buat persembahan tarian perang di dalam masjid. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, lihat tarian itu. Dalam riwayat, Aisyah melihat ketika beliau berada di belakang Nabi, letak dagunya di atas bahu Nabi, menyaksikan tarian itu, tarian perang itu. Nabi benarkan. Bahkan Nabi sebut bahawasanya likulli qaumin, Nabi sebut bahawasanya likai ta'lamal yahud anna fi dinina fushah, supaya Yahudi tahu bahawasanya agama kita ada keluasan. Wa inni bu'istu bi hanifiyati samha, aku diutuskan bagi satu agama yang pemaaf. So kita bersetuju boleh ada hiburan, tapi mesti ada peraturan. Betul tak? Nak perang ada peraturan. Nak makan yang halal pun ada peraturan. Berlebih-lebihan tak boleh. Walaupun makan nasi sampai mengah tak boleh bangun, tak boleh. Ini kan hiburan yang kadang-kadang manusia melanggar peraturan ataupun terlebih. Bila terseronok lebih, dia terlebih. Maka ada peraturan. Boleh berhibur, boleh bernyanyi, tapi mesti pastikan liriknya tidak bercanggah dengan agama. Tidak menyeru kepada yang mungkar. Tidak menyebabkan kelakuan dan akhlak ketika penyanyian itu menjadi akhlak yang tidak baik. Tidak mencacatkan maruah satu orang sehingga orang tengok kita ketika membuat persembahan memandang lekeh kepada kita. Menghormati syiar Islam bukan semasa azan, masa apa dilakukan. Menjaga hubungan lelaki dan wanita, tidak bersentuhan, tidak menjadikan satu tarikan kepada persembahan yang menaikkan nafsu, yang akhirnya mendorong kepada benda-benda yang tak baik yang lain. Menutup aurat dengan baik, terutama apabila berada di hadapan orang lain. Maka semua ini ada dan garis panduan Jabatan Mufti ada keluarkan, boleh tengok garis panduan itu. Dan saya pun selalu sebut pada pihak UNIMAP, the issue is not hiburan. The issue is how to follow the guidelines. Supaya kita sentiasa di dalam semua benda buat ada peraturan. Kalau buat dengan peraturan, dia menjadi harus. Atau kalau niat untuk kebaikan, mendapat pahala. Tapi kalau sekiranya melanggar peraturan, ia menjadi dosa. So, pelajar-pelajar yang akan terlibat dengan kesenian ni, make sure that you follow the guidelines. Boleh kah? Okey. Baik, sekiranya tuan-tuan kalau nak melihat garis panduan tersebut, boleh ke laman web lawan sesawang Jabatan Mufti Negeri. Tulis Jabatan Mufti Negeri Perlis. Web tu tengok di situ ada fatwa, ada apa. Garis panduan acara persembahan hiburan di Negeri Perlis. Okey. Baik.
Untuk soalan yang seterusnya Datuk, sebelum kita sekejap lagi kita buka kepada mahasiswa mahasiswi untuk bertanyakan apa juga soalan. Soalan ini berkaitan dengan bagaimana menguruskan keuangan perbelanjaan pelajar supaya dia dapat tidak kata apa berlebih-lebihan dalam perbelanjaan. Okey, ni semua orang banyak duit, kan? Betul tak? Betul tak? Ha? Kita hidup ni, semua benda. Kenapa kita boleh berjalan? Ha? Siapa yang tak boleh naik basikal? Angkat tangan. Ha? Pasal apa tak boleh? Ada tak pernah tengok tak orang tak boleh naik basikal? Kenapa mereka tak boleh naik basikal? Kerana basikal tak ada? Bukan. Kerana mereka tak ada kaki? Bukan. Kerana mereka tak ada tangan? Bukan. Kerana mereka tak, kenapa tak boleh? Kerana mereka gagal untuk melakukan balance. Betul tak? Hidup berjalan atas balance. Quran kata wa wada'al mizan. Tuhan meletakkan balance, timbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit yang diangkat dan letakkan mizan supaya ia seimbang. Dalam nak belanja fi sabilillah, boleh tak kita ada RM100, ambil pergi bagi untuk jihad RM100, lepas tu kita sekupang pun tak ada, duk minta kat orang, boleh tak? Tak boleh. Wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Quran kata. Dan orang-orang yang apabila belanja pada jalan Allah tidak berlebihan tapi juga tidak kedekut. Dan dia berada di antara pertengahan keduanya. So pelajar-pelajar, kita mesti pertama mengetahui prioriti kita di dalam perbelanjaan. Mak bapak kita bagi duit, sebahagian orang mungkin apa benda yang lebih kita utama. Sebahagian orang hiasi handphone dia tu lebih utama. Habis semua gadget-gadget ni dengan segala, apa panggil ni? Ha? 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 Semua dia cari, letak ni lah, sampai habis duit dia. Rela dia skip makan hari tu kerana nak bagi handphone dia cantik. Ini kena balance. Dan bagi setiap apa yang kita belanjakan ada dua. Sama ada kita membazir, berdosa, atau kita membelanja manfaat, dapat pahala. So, bayangkan, mungkin bukan semua mak bapak senang ni. Bukan senang orang nak dapat duit ni. Siapa jadi bapak kadang-kadang dia tahu. Antara dia pun, kalau boleh dia pun nak beli ni juga. Kadang-kadang tengok, bapak tu pakai selekeh je, nak membolehkan anak dia pakai lawa. Betul tak? Ada imbangan perasaan kita. Di samping keinsafan kita sebagai hamba, keinsafan kita sebagai anak. Dan menginsafi juga berapa ramai orang yang lain yang kurang mempunyai belanja. Boleh? Maka balance dalam perbelanjaan. Cumanya, bagi sesiapa yang tak ada keupayaan belanja, saya ingat di Unimap ni pun ada ikan dia. Di Maib pun saya rasa dia dah sadar kat Unimap. So mereka boleh tengoklah keperluan. Tak boleh, tak wajar ada pelajar-pelajar yang masuk ke negeri Perlis tak makan kerana tak cukup duit. Kerana kita ada zakat yang cukup untuk bagi saudara makan. Tapi ramai yang tak dapat bernafas kerana terlalu banyak makan pun ada. Itu cerita lain. Tapi saya kata cakap yang jangan ada saya sebenarnya 3 tahun duduk kat Unimap, makan sikit dia kerana tak ada duit nak makan. Hal ini tidak wajar berlaku. Ha? Okay. Terima kasih. Okey. Bagi dia orang tanya. Ha? Terus. Okey. Siapa nak tanya soalan? Kita sampai pukul berapa, Ustaz? 11. Weh, lama ni. Baik, sekarang dibuka kepada tuan-tuan ataupun mahasiswa mahasiswi untuk bertanyakan soalan kepada Sahibul Samahah.
Maka dipersilakan mikrofon ada di tangan fasilitator ataupun urustia. Test mic 1, 2. Tuan-tuan sila nyatakan nama dan kalau dah ada jurusan, terfakulti ataupun belum mereka ini. Sila nyatakan nama dan direct kepada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yassin, asal daripada Perlis. Boleh tanya dua soalan tak? Sebut yang satu dulu. Kalau nak bagi yang peluang yang lain, lepas pada tu nanti kalau tak ada yang lain kita tanya lagi satu. Okey. Saya nak tanya satu soalan ni berkenaan tentang riba. Riba adalah ijma' berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan juga hadis. Ulama semua sepakat bahawa riba adalah haram secara mutlak. Cuma saya dalam beberapa tahun, waktu saya belajar di Uniza, ada beberapa profesor saya yang menjelaskan tentang riba. Dalam kata apa, riba adalah haram, tapi macam mana nak menentukan riba itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Okay. Contohnya, dia beri contoh adalah Syekh Ali Jumu'ah. Saya tak ingat dia mantan Mesir ke apa, saya tak ingat. Dia berkata bahawa transaksi bank sekarang adalah tidak haram. Kerana contohnya riba yang Nabi maksudkan itu adalah berpatukan pada emas. Sekarang zaman telah berubah jadi moden. Jadi perkara itu juga harus berubah. Contohnya kalau saya ingin meminjam duit kepada bank sebanyak 1 juta selama 30 tahun ataupun 10 tahun. Kalau bank tidak mengenakan orang kata apa, bunga, adalah satu yang tidak adil kepada bank kerana dia telah bagi satu duit yang besar tapi dia terpaksa mengorbankan masa tu. Lebih baik dia ambil 1 juta tu, dia pergi hantar ke pergi beli benda-benda yang lain. Okay. Jadi apa pendapat Mufti berkenaan tentang hal itu? Okey, terima kasih. Saudara, oleh kerana saya tengok ramai yang beratur, saya akan ringkaskan jawapan. Pertama, riba simple saja. Pertama, riba haram, tak ada orang kata riba tak haram, riba makruh, tak ada. Fa'lanu biharbin minallah. Allah istiharkan perang terhadap orang yang ambil riba. Riba, kenapa begitu sensitif agama ini ataupun Allah dengan riba? Riba adalah core kepada penindasan ekonomi di dalam dunia ni. Jadinya negara-negara miskin yang terus miskin ialah kerana kekuatan riba ni. Yang mana orang kaya apabila dia ada modal, dia pinjamkan pada orang lain, pinjaman tu terpaksa dibayar secara berganda ataupun lebih daripada yang dipinjam. Tidak ada lagi konsep simpati kepada orang, tidak ada lagi konsep menolong yang lemah, yang ada ialah konsep mengambil kesempatan daripada kemiskinan orang lain. Kerana itu, walaupun 1 sen, 2 sen, kalau dibenarkan, ia membenarkan 3 sen. Kalau 3 sen dibenarkan, ia membenarkan 10 sen. Kalau 10 sen dibenarkan, ia membenarkan RM1. Maka dia tak benarkan sama sekali. Dan kita tahu, kalau riba tu apply dalam bentuk yang lebih dahsyat, itu yang tengok yang hutang alung tak bayar-bayar, bahkan menjadi mangsa alung. Dan hutang bank tak keluar-keluar. Kerana hutang RM10,000 je, tapi akhirnya yang dia nak bayar tu berganda-ganda. Maka dia haramkan. Walaupun ada asas-asas, dia haramkan kepada core, pada perkara asas mata wang manusia. Mata wang asasnya iaitu emas dan perak. Dan kemudian ada beberapa mata wang lagi yang digunakan sebagai barter trade pada zaman berkenaan. Tahu barter trade? Pertukaran. Okey. Jadi Allah haramkan. Cumanya apa? Timbul sebahagian scholars berbincang. Sebab sekarang dah bukan emas. Apa yang kita ada ringgit ni, duit ni bukan emas, kertas. Apa beza antara, tengok saya banyak duit RM5 ni. Ingat siapa tanya nak bagi soalan RM5? Apa beza antara emas dan kertas ini? Berlaku perbincangan di kalangan scholars.
Pasal dia tanya soalan tinggi, saya jawab. Tak apa, mungkin sebagian ada yang accountant dan semua mungkin mereka faham. Emas dan perak, bezanya nilai duit itu ada pada barang berkenaan. Maksudnya apa? The value of the money is in the money. Faham tak? Kalau kita ambil emas, kita bayangkan kalau kita ada emas, kita simpan emas tu. Orang tak tahu. Kita mati. 300 tahun kemudian orang jumpa emas tu. Berharga ataupun tak? Kalau duit ni saya simpan satu tempat, saya mati. 400 tahun kemudian orang jumpa. Berharga ke tak? Because the value of the money is not in the money. Faham tak? So adakah kertas ini nak dinilai sama dengan emas? Itu perbahasan scholars. Tapi mereka kata walaupun begitu, kertas ini pada zaman dia digunakan, dia backup dengan emas juga. Maksudnya mesti ada simpanan emas bagi setiap currency di bank-bank dunia bagi menentukan pengeluaran wang ataupun fiat money dia panggil ni. Kan? Bagi menentukan fiat money ni. Jadi adalah segelintir kecil yang cuba kata yang ni bukan riba. Maksudnya kalau saya bagi awak pinjam 10,000, awak kena bayar 20,000, bukan riba. Tapi ada penindasan tak? Ada penindasan tak? Ada. Ada nilai tak pada mata wang semasa itu? Ada tak? Ada. Maka untuk menyatakan fiat money ini tidak ada riba adalah satu pandangan yang tidak boleh diterima semudah-mudahnya. Kerana ia melanggar tujuan mengelakkan manusia daripada penindasan yang saya sebut tadi. Panjang debate ni, 2-3 hari kita kena debate. Cuma dah soalan tu ditanya, saya tidak bersetuju dengan pandangan berkenaan. Okey. Okay, sila. Assalamualaikum Datuk. Saya Jazlan. Saya ingin bertanya tentang kali kan saya ada 2 soalan, tapi disebabkan masa mencemburui kita, saya terpaksalah bagi satu soalan je kepada Datuk. Okey. Soalan yang pertama yang saya nak tanya adalah, adakah menjadi satu kesalahan atau perlu ditegur selepas solat sekiranya imam di dalam masjid itu tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh MAIPS? Okey, terima kasih. Bagi yang kepala ya. Di Perlis, amalannya ialah selepas solat. Di Perlis kalau kita pergi tengok di semua masjid, dia akan ada wirid ataupun azkar, bacaan doa ataupun bacaan wirid selepas solat. Dia letakkan di semua masjid. Bahkan kita edarkan lagi risalah kecil untuk semua orang dah, supaya dia tahu apa yang dia nak baca dan apa yang dia tak mau baca. Nabi SAW mengajar selepas daripada memberi salam, ada bacaan-bacaan yang tidak wajib tapi boleh dibaca. Disunatkan untuk kita baca. Apa kita kata? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kita baca? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi baca juga Allahumma antas salam wa minkas salam. Nabi baca bacaan yang subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan-bacaan ini dibaca oleh seorang. Kemudian baginda juga baca ayatul kursi bagi setiap kali lepas salat umpamanya. Jadi seseorang ada pilihan untuk baca ataupun tidak baca, tapi dia digalakkan untuk baca. Dan seseorang mungkin nak bacaan Nabi itu banyak, dia tak pilih semua, dia pilih sebahagian yang dia sempat. Juga boleh. Umpamanya selepas solat, Nabi baca subhanallah berapa kali? 33, alhamdulillah, Allah akbar 33. Ada riwayat Nabi membaca 10. Dan setiap orang boleh memilih apa yang mudah untuk dia. Cumanya kita di Perlis tidak amalkan bacaan beramai-ramai seperti yang diamalkan di banyak tempat di tanah Melayu ini. Kita sama yang diamalkan. Kalau pergi ke negeri Arab,
akan tengok sama macam yang Perlis buat. Kalau pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabi, ke Saudi, ke Qatar, ke negara-negara, ke Jordan, beginilah amalan sama yang dibuat oleh di Perlis. Maka imam yang kita lantik, kita mahu dia remain dalam versi yang asal, bahawa tidak menguatkan suara. Ada tak menguatkan suara di dalam hadis-hadis Nabi menunjukkan menguatkan suara? Ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata kana raf'us saut ba'da sirafin nas ba'da al-maktubati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, kata Ibnu Abbas. Adapun mengangkat suara selepas daripada solat berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dan kitabnya dia membahaskan hal ini. Dia kata yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahawasanya dia mendengar mengangkat suara Nabi dengan takbir, itu berlaku seketika ketika Nabi SAW nak mengajar orang bagaimana bacaan selepas sembahyang. Imam Syafi'i buat contoh, kata Imam Syafi'i, seperti orang yang solat, seperti baginda Nabi solat di atas mimbar. Ada riwayat Nabi solat atas mimbar. 3 tangga tu Nabi solat atas mimbar. Bukan kerana dalam hayat Nabi solat atas mimbar, kata Imam Syafi'i, tapi kerana Nabi nak tunjuk pada orang belakang macam mana pergerakan solat supaya mereka nampak tinggi. Selepas daripada itu, baginda tak solat lagi atas mimbar. Demikian imam boleh pada satu ketika ajar bagaimana nak baca lepas solat, tetapi dalam keseluruhan bacaan selepas solat hendaklah secara tidak diangkat suara. Itulah qaul yang dipilih, yang dipegang, seperti mana yang dipegang oleh majoriti para ulama di dalam dunia ini, di negeri Perlis ini. Maka tuan-tuan baca subhanallah, subhanallah sendiri. Kalau nak bangun, kalau ada doa, boleh doa, tapi tidak ada yang beramai-ramai dan menguatkan suara sehingga mengganggu orang lain untuk solat atau mengganggu orang lain dengan bacaan-bacaan mereka. Yang mungkin dia baca tak sama dengan apa yang kita baca, kerana bacaan lepas solat itu sendiri pun banyak berbagai-bagai. Maka kalau imam di negeri Perlis, setelah dia memberi salam, dia memperlahankan bacaan zikirnya. Dan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, dia menceritakan kadang-kala Nabi itu bangun terus selepas salat, kadang-kadang duduk seketika, sehingga kata Az-Zuhri, aku menyangka bahawasanya Nabi duduk seketika untuk memberi laluan kepada wanita keluar terlebih dahulu. Maksudnya ada wanita keluar lebih dahulu. Imam Syafi'i kata jika sekiranya imam duduk dan makmum nak bangun, dia boleh bangun. Jika makmum bangun selepas daripada imam, lebih dia suka. Dan ini semua menunjukkan flexibility di dalam hal ini. Sebahagian orang tak mau jadi imam. Sebab apa? Pasal tak erti nak doa ramai-ramai lepas sembahyang. Sepatutnya tak berlaku. Sembahyang dia dah tahu. Doa selepas solat ataupun wirid lepas solat, dia boleh baca sendiri. Lepas orang, doa ini yang terbaik semasa solat ataupun selepas solat? Semasa solat. Itu ramai orang dia terlepas. Kerana dia anggap nak doa selepas solat, dia terlepas doa yang mustajab semasa solat. Nabi kata aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Serapat hamba dengan Tuhannya, paling dekat hamba dan Tuhannya ketika dia sujud. Fa aksiru du'a. Hadis riwayat Imam Ali, Sayyidina Ali di dalam Sahih Muslim. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhan ketika dia sujud, banyakkan doa selepas masa sujud. Ada orang masa sujud tak doa. Kemudian satu lagi tempat yang mustajab doa ialah sebelum memberi salam. Selepas kita membaca, saudara-saudari menyebut tahiyat kan? Tasyahud. Selepas tu membaca at-tahiyatulillah tu, selepas habis ada doa. Nabi baca doa. Nabi minta jauh daripada 4 perkara, daripada nar, daripada azab kubur, fitnah dunia dan fitnah dajjal. Dunia dan hidup dan mati dan fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dia boleh berdoa. Di dalam hadis Nabi dia sebut summa yatakhayyaru minad du'a'i ma sya'. Dalam sebagian riwayat yang lain summa yatakhayyaru minal kalami ma sya'. Kemudian dia boleh doa dengan apa yang dia mahu. Kemudian dia boleh pilih apa-apa saja kalam, yakni apa-apa permintaan yang dia mahu. Kemudian baru dia memberi salam. Semasa ibadat berjalan, doa sangat mustajab. Bukan tak boleh doa selepas solat, tapi itulah tempat doa, mautin doa.
Tapi orang kita semasa sujud tak doa, semasa dia tak doa, selepas bagi salam, baru dia kata, kenapa imam tak doa? Aku nak doa. Doa lah. Tapi awak telah terlupa semasa solat tadi untuk doa. Itu tempat yang mustajab. Selepas solat, Nabi tak banyak riwayat menyatakan Nabi selepas solat angkat tangan doa. Tak ada. Nabi bangun. Kerana doa telah berlaku. Walaupun ada satu dua cerita sahabat selepas bagi salam, kemudian mereka doa kerana ada hal khusus di antara mereka. Kebanyakan mereka tidak mengangkat tangan. Dan semua hal riwayat menunjukkan tak mengangkat tangan. Mereka kemudian meninggalkan tempat solat mereka. Okey. Berikutnya. Siapa tak mau pergi panjang? Sila. Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Nur Nelly Nazihah binti Said Rizakri. Selalunya, kalau kita luar daripada negeri Perlis, akan ada stigma yang Perlis ni Wahabi. Jadi, soalan saya, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan Wahabi tu? Oh, yang ni tiap-tiap tahun soalan ni saya jawab. Terima kasih. Boleh tengok tahun lepas. Okey. Di Perlis, amalan dia seperti mana yang saya sebut tadi. Wahabi ialah ada beberapa keadaan. Pertama, memang ada Wahabi yang betul. Yang kedua, tapi di Nusantara ini, sejak daripada tahun sebelum daripada tahun 90-an, sebelum daripada era tahun 1900 ke atas, istilah Wahabi mula dipopularkan apabila ada golongan reformis yang mula nak buat pembaharuan berhubung hal ehwal agama di dalam masyarakat Islam di Nusantara. Siapa pernah dengar nama Hamka? Okey. Ada satu buku Hamka yang menarik. Siapa orang Johor sini tadi? Hamka menulis satu buku, nama dia Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Boleh cari kat internet dan boleh baca. Dalam itu Hamka menceritakan bagaimana dia dituduh Wahabi kerana dia memberikan pandangan yang berbagai oleh Mufti Johor. Ketika itu, zaman dia, zaman Hamka dulu. So, Wahabi adalah satu istilah yang digunakan sebagai senjata untuk menuduh orang lain yang berbeza. Hatta Hamka pun dituduh sebagai Wahabi. Kemudian isu Wahabi itu berkembang apabila Barat menajamkan isu ini kerana Barat menyatakan Wahabi ialah kelompok yang ingin menegakkan negara Islam, Islamic State. Ini terutama apabila yang berperang dengan Barat, khususnya Bin Laden dan seumpamanya datang daripada Arab Saudi. Timbul lagi isu Wahabi dalam kerangka politik Barat, dalam kerangka Western hegemony, dalam golongan tempatan yang mempunyai sektarian, yang mempunyai kelompok-kelompok macam-macam, kelompok A, kelompok konservatif, kelompok pondok, kelompok universiti, mengambil kesempatan untuk istilah Wahabi dituduh antara satu sama lain. Kalau berdasarkan soalan saudari kita yang bertanya, kalau pergi tanya pada yang tuduh Wahabi, tanya dah, Wahabi itu apa? Dia pun tak tahu. Dia kata wasabi yang dimakan oleh orang Jepun. Ataupun dia menyatakan Wahabi itu geng yang tak kunut. Kebanyakan mazhab, banyak mazhab yang tak kunut. Adakah mereka Wahabi? Bismillah pelan. Berapa banyak mazhab? Wahabi adalah geng yang tak mau kunduri arwah. Berapa banyak kitab-kitab mazhab Syafi'i yang melarang kunduri arwah. So, there is not actually any specific definition be given for the word Wahabi. Only they will say Wahabi sebab dia tak ikut mazhab Syafi'i, di negeri kita dia jadi Wahabi. It's not. Wahabi telah menjadi satu istilah yang dituduh berbagai-bagai. Di Perlis tidak ada buku Muhammad bin Abdul Wahab yang dikaitkan dengan Wahabi yang digunakan sebagai sukatan pendidikan, tak ada. We accept Muhammad Abdul Wahab as a one of reformists, but kita kata he is not a great scholar. He just a pendakwa. He did some good things for his country, Saudi. Ada benda yang kita agree dan disagree dengan dia, tapi kita tak kata dia kafir dan apa. Because siapa yang puji dia? Dr. Qaradawi puji dia,
Syekh Wahbah Zuhaili puji dia. So kita tak ramai scholars puji dia. Kita kata it's good things dia buat, tetapi bukan semua benda kita setuju. Do we follow him? Dia punya buku dia macam apa? In this state kita tidak ikut dia. Tapi pasal apa dia berkata Wahabi? Because they don't have any specific word nak kata pada geng yang kata kita nak ikut tak hanya spesifik mazhab Syafi'i, kita tak agree sebahagian amalan-amalan konservatif. So dia call us Wahabi. So itu adalah dia punya weapon. We are not Wahabi, but we agree with reform, pembaharuan jika masyarakat memerlukan pembaharuan. Okey. Tes. Assalamualaikum Datuk. Saya Muhammad Amidul Arif bin Muhammad Abdul Rasul daripada Fakulti Kejuruteraan Teknologi dan Mekanikal. Sorry. Saya ada dua soalan Datuk. Jangan terlupa tu. Okey, boleh. Macam ni. Jangan terlupa bidang tu. Soalan pertama saya, apa hukum untuk bagi daging korban kepada orang non-Muslim? Dan yang kedua, situasi dia begini Datuk. Macam kita tahu kalau bulan puasa, surau atau masjid ada bagi more kan? Macam mana untuk pelajar non-Muslim, kalau macam orang kurang budget untuk makan, bolehkah orang datang masjid ambil more itu? Okay, this is a very good question. Through this question, I can give some example how we practice, how we apply the differences in the school of mazhab and in Perlis. Okay. If you ask me, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh bagi daging korban kepada non-Muslim. Itu mazhab diikuti dengan beberapa mazhab yang lain. Tetapi di negeri Perlis kita tidak apply pandangan mazhab Syafi'i ini. Di dalam fatwa kita yang rasmi, kita di negeri Perlis kata boleh memberikan daging korban kepada non-Muslim yang mereka itu tidak memusuhi agama Islam. Mereka memang tak setuju dengan Islam, of course, kalau tidak dia masuk Islam. Betul ya? Tapi dia tak pernah bermusuh, buat pemusuhan kita. Why kita tak bagi pada dia? Karena tidak ada larangan yang jelas. Nabi kata jangan bagi kepada non-Muslim. Bahkan kita ada ayat dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menyatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan Allah tidak melarang kamu untuk kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama kamu dan mengeluarkan kamu pada kampung halaman kamu, untuk kamu tabarru, untuk kamu buat baik dan adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka pada orang yang adil. Perkataan buat baik ini berbuat baik pada harta. Itu yang paling jelas. Maksudnya kalau ada daging, apa perasaan dia? Dia duduk jiran sebelah kita. Kita panggil jiran sebelah, dua-dua jiran kita, kita tengok kita makan, kita skip dia. Kami buat kenduri tapi hari ini kenduri daging korban, awak tak boleh makanlah. Dia datang rumah kita, kita bagi dia ayam. Tak wajar demikian. Ia tidak memberikan imej yang baik. So di negeri Perlis, daging korban boleh diberi pada non-Muslim untuk makan di dalam majlis-majlis kita. Selagi mana dia Muslim bersamalah masyarakat Islam. Tidak ada nas yang melarang. Cumanya argumen dalam mazhab Syafi'i untuk adil, dia kata ini daging ibadat, orang bukan Muslim tak terlibat dengan ibadat. Itu dia punya core alasan dia. Tapi kita di negeri Perlis ni kita kata ini lebih kepada melakukan kebaikan sesama manusia. Oh, Perlis saja akan berpendapat ini? No. Banyak mazhab yang berpendapat juga begini. Hatta di Arab Saudi yang jarang ada orang bukan Islam pun, fatwa rasmi Arab Saudi boleh beri daging korban kepada non-Muslim. Fatwa. Dan fatwa ulama antarabangsa kebanyakannya sama, majlis fatwa antarabangsa dengan Perlis. Lebih daripada itu, soal zakat. Perlis kata boleh diberikan zakat kepada non-Muslim di bawah mu'allafatul qulub. Di bawah memberikan
sikap yang positif terhadap Islam. Tak kala Majlis Agama Islam pergi tengok orang Islam kena banjir, seorang orang bukan Islam tolong yang Islam, yang bukan Islam dia tengok aja. Yang ni tak boleh sebab duit zakat. Kita kata itu tidak baik untuk image Islam. All if under our control. So, di bawah kontrol kita lah, kita kena tahu berapa bajet yang kita ada. So, dengan itu, saudara punya soalan, mungkin saudara tadi daripada Sabah tadi, cara soal tanya. Di Sabah lebih lagi. Sebab itu saya minta maaf. Saya banyak amalan saya juga mazhab Syafi'i. Dan saya, mazhab Syafi'i is one of the, bagi saya, the greatest mazhab among the four. Mazhab yang besar, hebat antara yang 4 itu. Tapi ada pandangan-pandangannya jika kita apply dalam masyarakat Sabah umpamanya. Kadang-kadang jiran sebelah begitu baik, masyarakat Sarawak. Bahkan ada pak saudara bukan Muslim, mak saudara bukan Muslim. Dia Muslim. Dia ada korban, dia sembelih umpamanya korban. Ataupun dia sembelih akikah dapat anak dia. Saudara-saudara yang lain datang untuk tengok anak baru dapat. Dia kata, pakcik tak boleh makan, ini daging akikah pasal kami Muslim. Ia akan menimbulkan salah sangka kepada saudara-saudara yang bukan Muslim dalam hal ni. It's not good for dakwah. Tidak baik untuk urusan dakwah. Untuk menyampaikan risalah Islam adalah agama yang memberikan rahmat dan membahagiakan dan mengajak perdamaian. Peace for all. Kedamaian untuk semua. Ia tidak baik. Walaupun pandangan itu ada alasannya, tapi untuk dilaksanakan implementasinya dalam masyarakat kita, khususnya yang berbilang kaum ini, yang berbilang agama, mesti melihat kepelbagaian pandangan mazhab. Di situlah kelebihan saya kata dalam negeri Perlis, kita melihat mazhab yang banyak. Selagi mana mazhab-mazhab itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita ada Syafi'i, kita ada Hambali, kita ada Maliki, kita ada Hanafi. So kita tak limit diri kita dengan satu school saja. Kita lihat banyak school. Saudara-saudara belajar dalam sains, di dalam bidang saudara pun tak apply satu school saja ataupun satu scholar saja. Kita tengok banyak pendapat-pendapat scholars. Sebahagian pendapat mungkin di dalam applied science ini ada benda yang memang final ataupun benda yang semi final, benda masih cari. Dalam agama sebahagian di ijtihad. Yang betul the real yang hukum yang mengetahui Allah Azza wa Jalla. We interpret the text yang ada di dalam agama. So dengan itu, saudara-saudara ditanya soalan tadi, di negeri Perlis memang boleh. So kalau di Unimap, kalau Unimap sembelih korban, ada saudara kita yang bukan Muslim, mai tumpang sekali makan nasi daging korban, tidak patut dihalang berdasarkan fatwa kita. Jelas ke tu? Okey kah? Faham ke ni? Okey. Oh, non-Muslim makan iftar ataupun moreh? Bolehlah makan. Kalau daging korban dia boleh makan, akikah dia boleh makan, kita makan moreh, dia main makan sekali. Boleh tak? Cuma bergantung semua benda, Muslim ataupun non-Muslim alike. Nak pergi makan harta benda orang, mesti mendapat keizinan. Kalau tuan tu jemput kita, kita bolehlah makan. Bukan soal Islam bagi tak bagi. Kalau tuan tu tak jemput kita makan, kita tak boleh lah. Muslim pun tak boleh, dan Muslim pun tak boleh. Tapi kalau dia izinkan, boleh. Buat buka puasa umpamanya, nanti ada buka puasa. Non-Muslim ada, kita dah nak bagi semua orang. Boleh tak non-Muslim makan sekali kita? Boleh tak? Boleh lah. Terutama dalam universiti yang seperti ini, tak payahlah pinggirkan dia duduk seorang-seorang dalam bilik dia tu. Ni kami nak buka puasa, hang duduk dalam bilik, hang tak puasa tau. Tak boleh lah macam tu. Ajaklah dia sekali. Maybe sometime can soften orang punya perasaan. Dan kemudian menyebabkan mereka berfikir, how beauty this religion. Kan? So, ini kita lah. Agama duduk dalam Quran dan Sunnah. Tapi untuk orang faham agama dengan Quran dan Sunnah, we are Muslim. As a Muslim, kita mesti represent this religion. To show people how good this religion is. To show people the beauty of our religion. Betul tak? Ya. Last question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Doktor.
Nama saya Nurdi bin Azhar. Saya daripada Fakulti Elektronik dan saya berasal daripada Negeri Sembilan lah. Jadi semalam saya ada bertanya sahabat saya lah. Sahabat saya cerita mengenai dia jumpa si Fulan. Dia mengatakan dia dapat pergi umrah dengan tanpa menggunakan duit ringgit. Dengan tips dia cakap solat sunat syuruk, selepas syuruk lah. Jadi saya pun terkejut lah, tak guna duit langsung ke pergi umrah kan. Tapi dia kata tips dia solat sunat selepas syuruk. Jadi soalan saya, kenapa tak disyorkan, kenapa tak diwawarkan lah solat syuruk ni? Oh ya. Saya nak bagi faham konsep umum termasuk sembahyang syuruk ini, saya dah jawab dah isu ni. Dia begini. Ada amalan yang pahalanya, ganjarannya menyamai. Bukan berarti kita tak payah pergi. Menyamai. Menyamai ini macam Nabi SAW itu dalam Nabi man shalla fi jamaah, siapa yang semayang dengan jamaah, kemudian dia duduk, kemudian sehingga terbit matahari, kemudian dia solat, seperti mana pahalanya ta'dilul umrah, sepertinya mana pahalanya menyamai umrah. Sama juga hadis yang lain, man tatahhara min baitihi summa kharaja ila Quba fa shalla raka'atain, siapa yang berwuduk di rumah dia, fa ahsanul wuduk, mengelokkan wuduk, kemudian keluar pergi ke Quba, seperti mana dia telah menunaikan umrah. Ini semua dia cerita tentang kelebihan kadar pahala. Saya nak bagi faham untuk dunia pelajar. Saya kata macam ni. Tahu kita masuk kelas. Masuk kelas. Bila kita masuk kelas, kita akan tengok apa di kelas. Lecture mengajar. Betul tak? Lecture mengajar. Kita tengok lecture mengajar. Kita pun faham daripada apa yang dia ajar. Ada orang dia tak main kelas. Dia tengok live. Dia dapat tak maklumat yang sama macam kita? Tapi adakah dia sama dengan kita yang hadir? Sama tak? Dia tak sama. Kita yang hadir, suasana. Kita berjalan, duduk di universiti. Kita berduduk dalam satu komun, dalam masyarakat kita sendiri. Masyarakat pelajar. Tak sama dengan orang yang tiap-tiap hari duduk buka dalam kelas, kemudian jadi pelajar universiti. Dia tidak ada environment tu. Betul tak? Walaupun mungkin dia dapat lulus sama dengan kita. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain, dia tak dapat. Dari segi pahala umrah, dia sama pahala dengan maksud tawaf, sa'i dan bercukur. Tapi pahala berjalan, membelanjakan duit, pergi, berkorban, semua tu tak dapat dengan kadar yang tu. Tak boleh satu orang kata, aku umrah tak wajib dah, kerana aku dah buat amalan sama dengan haji, kerana solat. Tak boleh. Itu menceritakan tentang kelebihan pahala, bukan keseluruhan kebaikan amalan itu. Jadi, yang saudara cakap tadi tu kelebihan yang dia dapat, bukan keseluruhan amalan. Bagi umrah tu orang keluar rumah, pergi, berjalan, sampai, berjumpa, semua itu ada pahala. Jadi pahala core umrah tu dia mungkin dapat, pahala yang mengelilingi sebelum umrah ditunaikan dan selepas umrah ditunaikan, perjalanan itu sendiri dia tak dapat. Dan itu sendiri tidak menyebabkan telah habisnya tanggungjawab dia daripada menunaikan umrah. Okey, ada soalan? Last. Oh, ada 10 minit ni. Ada lagi siapa soalan? Tadi siapa yang satu soal dia nak tanya dua tu, satu lagi tak dapat tu, sila. Okey. Continue your question. Test. Boleh dapatkan mic kepada pelajar yang ingin bertanya soalan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan kedua. The second question tadi Dan. Soalan yang kedua kan? Soalan kedua. Soalan ni agak radikal sikit. Okey, berkenaan tentang mazhab.
dalam Islam. Saya cakap gitu, Islam datang dari Nabi Muhammad SAW, jadi dia akan betul. Tapi disebabkan terlalu banyak mazhab muncul, menyebabkan ramai umat Islam berpecah. Bahkan ada yang berbunuhan dalam sejarah. Jadi saya nak tanya, betulkah mazhab ini adalah rahmat bagi umat Islam? Okey. Good. Terima kasih. Mazhab ni daripada zahaba. Zahaba ni pergi, masuk jalan untuk seorang tu lalu di dalam memahami agama. Begini saya nak pegang. Kita memerlukan mazhab ni. Bukan kerana dia bernama mazhab, tapi kerana kita memerlukan scholars. Kerana ada perkara dalam agama very clear. Orang tak tolong tak share pun kita faham. Tapi ada banyak perkara dalam agama memerlukan huraian dan tafsiran. Walaupun teks tu ada di situ. Saya selalu buat contoh mudah untuk orang bagi faham. Kan? Bila kita kata suruh rokok dalam solat, kita tak boleh faham rokok melainkan kita kena lihat Nabi SAW rokok. Dan untuk mengumpulkan hadis-hadis rokok tu mungkin kita tak berupaya. Sekolah suruh kumpulkan semua hadis sifat bagaimana Nabi rokok. Itu satu contoh. Itu keperluan kita kepada usaha mereka. Keperluan kedua, keperluan kita pada tafsiran mereka. Bila kita sakit pada bulan Ramadan, kita boleh buka puasa tak? Boleh tak? Kerana Quran kata wa man kana maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra. Pada siapa yang sakit ataupun musafir boleh ganti. Tapi sakit apa yang boleh buka puasa? Sakit perut? Sakit kepala? Sakit gigi? Sakit hati tak masuklah. Sakit apa? Kau tu sakit telinga, boleh buka puasa? Siapa tak boleh? Dia kata sakit. Sakit kaki boleh buka puasa? Habis sakit apa yang boleh buka puasa? Sakit mata? Perkataan sakit itu very general. Macam mana nak define sakit yang boleh buka puasa itu? Perlukan satu usaha scholars. So then scholars ada berbeza pendapat. Seorang kata sakit yang macam ni, seorang kata sakit macam ni. Bagi membuat interpretasi ataupun tafsiran pada perkataan sakit itu. So dengan itu kita perlukan scholars. Kalau tidak kita tak boleh nak buat kerja ni semua. Dengan itu datangnya mazhab-mazhab. Mazhab ni tafsir begini, mazhab ni tafsir begini, mazhab ni tafsir begini. Contoh umpamanya, ada mazhab kata tadi tak boleh bagi kat non-muslim zakat. Ada mazhab kata boleh. So ia memberi keluasan. Kalau kita dalam keadaan situasi yang tertentu, kita lihat, kita study argument, mungkin di Malaysia memberikan zakat dalam konteks mu'allaf ini, umpamanya diluaskan tafsiran mu'allaf, memberi manfaat kepada dakwah umpamanya, kita apply pendapat itu. So, banyaknya mazhab sepatutnya memberikan kebaikan, bukan memberikan keburukan. Saya buat contoh yang lain. Di Perlis ni kita benarkan bank susu. Tahu bank susu? Ibu simpan susu, derma susu untuk anak orang lain minum. Dulu masa awal Malaysia tak mau benarkan. Kerana takut kaul mazhab yang tak benar. Yang takut jadi anak susuan. Tapi kita study semua. Bukan saja mazhab yang 4. Kita pergi Anas bin Sa'ad. Kita tengok pendapat dia. Kita tengok pendapat-pendapat lain. Kita kata boleh buat. Sekarang baru Malaysia kata boleh buat, boleh dulu kata boleh buat. Sebab keluasan mazhab itu. Macam juga harum manis tadi. So mazhab suppose good untuk Muslim. Membantu scholarship. Kalau satu orang bagi pendapat dengan satu teks, ada seorang bagi pendapat, dengan satu teks ada 20 orang bagi pendapat. Mana lebih baik? Yang sikit kan yang ramai? Yang ramai menyebabkan kita ada ruang untuk memikirkan kesarjanaan atau scholarship, kesarjanaan, keilmuan itu. Itu pentingnya mazhab.
saudara kita kata tadi menyebabkan berlaku pergaduhan. Yang bergaduh tu bukan kena ilmu, yang bergaduh tu kena taksub mazhab. Betul tak? Mazhab aku yang betul. Siapa lain daripada mazhab Syafi'i sesat. Ini pun masalah. Siapa lain daripada mazhab Hanafi sesat. Ini masalah. Siapa yang tak mau ambil mazhab Syafi'i, dia terkeluar, dia Wahabi. Ini masalah. Ini masalah. Ketaksuban ini yang menjadi masalah, bukan mazhab itu yang menjadi masalah. Mazhab adalah rahmat, ia memberikan ruang untuk kita memahami kesarjanaan tokoh-tokoh terbilang sepanjang sejarah umat Islam. Okey, terima kasih banyak. Habis kan? Terima kasih. Pertama saya nak, sebelum nak tepuk nanti dulu, siapa faham angkat tangan? Sepanjang saya cerita tadi ni, siapa yang faham? Belah ni tak faham? Siapa yang faham 100%? Siapa yang faham 90%? Siapa yang faham 80%? Oh. Siapa yang faham 70%? Siapa yang faham 60%? Tak ada? 50%? Siapa yang faham 40%? Tak ada. Macam tanya negeri kat tadi, saya tengok Ustaz Khidir tanya, siapa negeri ni? Kebanyakan kamu semua tak ada negeri, saya tengok. Stateless. Tidak ada negara. Apapun, terima kasih banyak. Saya berharap dapat berhubung dengan Jabatan Mufti ada di sana. Ada buku yang kita berikan secara percuma. Juga apa-apa boleh hubungi, lihat kepada website Jabatan Mufti Perlis. Dan kalau jumpa saya di mana-mana, you can introduce yourself. You say that saya student UNIMAP. Saya ada soalan nak tanya kat Mufti. So insyaAllah saya kalau mampu saya jawab, saya jawab. Ada di depan saya timbalan Mufti. Ni Ustaz Tajul, Urus Abdul Rahman. Cuba tengok di depan ni, Abdul Halim. Juga daripada Jabatan Mufti. Orang Kelantan. Siapa orang Kelantan tadi? Boleh tanya. Dan ada lagi Ustaz Adib dah duduk di sini dah. Daripada ni Ustaz Syahril, dan belakang lagi boleh berjumpa dengan mereka dan ambil nombor kontak kalau ada soalan apa-apa. Okey. Terima kasih banyak semua sehingga kita berjumpa lagi sepanjang berada di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair diucapkan kepada sahibul samahah di atas sepanjang sesi percambahan ataupun perkongsian ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi, dan juga terima kasih juga kepada pihak para pelajar yang bertanyakan soalan. Akhir kalam, saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tirmizi pada Anas bin Malik radhiyallahu an, man kharaja fi talabil ilm kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, tuan-tuan, para pelajar keluar daripada rumah, daripada kampung masing-masing, keluar datang ke Perlis, ke UNIMAP dengan tujuan untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah. Tuan-tuan, adik-adik pelajar berada di jalan Allah hatta yarji', sehinggalah kalian semua pulang kembali. Maka gunalah ruang peluang yang ada, selamat menempuh jalan ilmu dan terus meneroka khazanah ilmu yang begitu luas, khususnya dalam bidang yang diceburi di UNIMAP ini, dan ikhlaskan diri insya-Allah dengan bekalan ilmu memandukan kita ke jalan bahagian dunia dan akhirat insya-Allah. Saya bagi pihak moderator dan Saibul Samahah mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pusat Islam Ustaz Adib dan juga UNIMAP keseluruhannya, dan juga semua para mahasiswa-mahasiswi yang berada dalam dewan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan menerima amal ibadah kita sebagai bekalan menuju ke akhirat nanti. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Mufti Negeri Perlis atas perkongsian sebentar tadi.
Mohon Yang Berbahagia, Mufti Negeri Perlis dan moderator untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi penyampaian cenderahati. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Bakri Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni diiringi oleh Al